Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Berakhirnya Dunia ini iaitulah tentang tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang besar. Sebagaimana disebut oleh Fadil Ustaz tadi, Ustaz Rashid, memang nampaknya kita kena pecut sikit lah. Yang kecil ni kita nak ambil yang besar ni. Kerana anda tengok hari ni banyak kecelaruan yang timbul. Celaru. Masing-masing bawa cerita tentang Dajjal, tentang Imam Mahdi, tentang Nabi Isa. Tak tahu apa sebabnya. Sebahagian daripada pendakwah ni nak percepatkan sikit kiamat tu jadi. Jadi kalau kita dah keluarkan Dajjal ni di antara 10 tanda besar berlakunya kiamat. 10 tanda besar berlakunya kiamat, keluar Dajjal. Jadi kalau kita waktu bidah Dajjal ni awal lagi, maknanya kiamat tu dekat sangat dah lah tu. Jadi kerana itulah kita kena teliti kepada dalil-dalil ataupun nas yang ada depan kita ni, biar kita dapat gambaran yang sebenar, maklumat yang tepat tentang perkara yang berlaku. Ini semua benda umur ghaibiyat, benda ghaib masa depan yang Allah beri mukjizat pada Nabi, boleh menceritakan kepada kita. Jadi kita yang tak ada mukjizat ni tak boleh dah duk tambah-tambah lagi cerita, pandai-pandai pula lebih daripada apa yang adalah hadis dalam nas, kerana dia akan mencelarukan masyarakat. Dan orang yang bercakap itu pun kadang-kadang dia sendiri pun celaru juga. Bila tanya mana dalil, mana sandarannya, dengar orang tu cakap, orang ni cakap, orang tu mimpi, orang ni mimpi. Jadi kalau semua macam tu, di manakah sandaran, di manakah agama ini nak berpaksi kepada siapa? Baiklah, kita sambung perbincangan kita tentang tanda-tanda kiamat yang kecil lagi, ataupun yang sederhana, yang ke 82. Ya. Yang 82, annal qawiyya ya'kulud dha'if. Orang yang kuat menindas orang yang lemah. Asalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, asas yang dia bawa dalam ajaran Islam ini membela golongan lemah. Tapi sekarang ni menindas golongan lemah dengan berbagai-bagai cara yang dibuat oleh orang-orang yang kuat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW datang kepadaku sambil bersabda. Nabi kita mari rumah dia, Nabi kata, ya Aisyah, qaumuki asra ummati bi lihaqan. Kaummu adalah orang yang paling awal, yang cepat daripada umatku yang menyusuriku dengan mati. Maknanya kaum dia itu puak-puak Arab dia lah, puak Quraisy. Apabila baginda duduk, Aisyah berkata, ya Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Itu bahasa orang Arab, fidaka abi wa ummi. Tuan masuk dengan berkata sesuatu yang menakutkan saya. Tak takut apa ni orang yang cepat mati? Baginda bertanya, apakah itu? Takut apa Aisyah? Wa mahu? Kata Aisyah, Tuan berkata bahawa kaumku adalah yang pertama dari umatmu yang menyusurimu, jadi yang cepat mati. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka menjadi sasaran maut dan umat mereka merasa iri hati dengan mereka. Aku bertanya, apa dia? Bagaimanakah keadaan orang selepas itu, atau bilakah ini berlaku? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti belalang juta. Dia panggil dalam bahasa Arab kata duba. Duba tu gambar dia ada kat situ. Yang kuat menelan yang lemah. Belalang ni kita nampak baik ya bendanya, duk terbang sana sini, tapi sama-sama dia pun duk makan hak kuat juga. Hak kuat duk makan hak lemah, sehingga kiamat menjelang tiba. Abu Abdul Rahman berkata, seseorang itu menerangkannya sebagai rujukan kepada belalang yang tak bersayap. Ada belalang yang tak bersayap ni. Dia kata al-jarad qabla an yatir. Belalang sebelum dia boleh terbang, itu belum ada sayap lagi, lemah lagi. Tiga tu mana hak kuat-kuat duk makan dia. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi
Hadis ini menunjukkan akan terjadi banyak ketidakadilan dan banyak kejahatan, sehingga kan orang yang kuat akan memakan orang yang lemah. Jadi kita tengok hari ini kuasa-kuasa besar dunia menguasai negara-negara yang kecil, pemimpin-pemimpin masing-masing menguasai rakyatnya sendiri dengan berbagai-bagai peraturan yang dibuat. Itu maksudnya orang yang kuat makan yang lemah. Tanda yang ke-83, tarkul hukmi bima anzalallah, tidak mengikut hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Memerintah mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah ialah salah satu kewajipan yang penting. Allah sebut dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak menghukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang itu orang-orang yang kafir. Jadi ayat ni panjanglah cerita dia, macam mana nak jadi kafir, nak jadi fasik, nak jadi zalim. Bila orang yang tak mahu menjatuhkan hukum Allah Azza wa Jalla itu, apabila mereka mencabar hukum Allah, ambil undang-undang yang lain daripada Islam, mereka mengatakan undang ini lebih hebat, lebih baik, lebih adil, lebih telus, maka ini semua boleh merusakkan akidah. Ana ada syarah dalam kitab Mestikah Hadis jilid yang pertama, tuan-tuan boleh tengok bab akhir dalam kitab Mestikah Hadis, menyenaraikan lebih daripada 50 perkara, perkataan dan perbuatan yang boleh menjejaskan, merusakkan iman. Di antaranya ini, bila orang cakap kita nak laksana undang-undang hudud untuk nak mengurangkan jenayah, tiba-tiba orang ni kata apa hudud-hudud ni, potong tangan orang ni zalim. Tak, orang ni sudah rusak agama, sebab hukum mencuri potong tangan itu dalam Quran yang jelas, yang warid dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia kata apa ni, orang zina nak marah-marah, ini tak ada tamadun. Perkataan sebut merusakkan agama. Banyak lagi, tuan-tuan tengok dalam tu, ataupun tengok dalam blog Abu Anas Madani, cari tajuk dia perkara-perkara yang membatalkan iman dan Islam, yang merusakkan iman. Anda dah senaraikan, ambil dalam Mestikah Hadis itu, kita letak kat situ untuk panduan muslimin dan muslimat dalam menjaga akidah kita. Penting hari ini, terutama sekali di zaman kita hari ini, zaman orang tak takut dengan Tuhan. Zaman hari ini orang boleh tulis dengan ujung jari, semua tulis belaka. Kadang-kadang kita letak ceramah gitu, tentang undang-undang Islam, dia tulis kat bawah tu komen, dia kata undang-undang lapuk ni apa, ustaz ni duduk jaja lagi. Ini boleh menjejaskan Islam, boleh merusakkan iman, boleh menjadi kafir. Cuma kita bertimbang rasa, kita letak orang ni di bawah kategori jahil. Bila jahil, diberi keuzuran sehingga diajar dia, biar dia cakap betul, cakap yang baik. Pada akhir zaman, ikatan atau pegangan Islam akan terurai satu demi satu. Nabi kata apa? Latanqudanna ural islami urwatan urwatan. Yang mula-mula sekali terurai, terungkai, ialah memerintah mengikut apa yang diturunkan oleh Allah. Ini jelas sekali. Kita tengok hari ini negara-negara atas dunia, negara OIC ada berapa puluh negara, 50 negara lebih. Berapa negara di bawah OIC yang melaksanakan undang-undang Islam dalam pelaksanaan hukum? Tak ada. Berapa negara? Arab Saudi ada, Brunei baru buat. InsyaAllah tuan-tuan doa ke Kelantan akan laksanakan pada tahun 2015. Itu cita-cita dia. Jadi itu saja yang ada, terlalu tak banyak. Dalam bab undang-undang jenayah, dalam bab mengikut pentadbiran, mengikut undang-undang syariah, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sabda, latanqudanna ural islami urwatan urwatan fakullaman taqadat urwatan tashabbasa an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Artinya, ikatan atau tempat berpegangnya Islam akan terungkai. Mana Islam ni diibarat seperti satu simpulan tali. Jadi tali ni akan terombak, terungkai satu demi satu, dibuka dan setiap kali satu ikatan dibuka, orang akan berpegang pada tali yang berikutnya. Ikatan yang pertama dibuka adalah pemerintah atau undang-undang mengikut apa yang diturut oleh Allah Ta'ala, dah terungkai lah, orang tak pakai lagi. Dan yang paling akhir antaranya ialah solat. Jadi kalau solat budak juga, maka tak ada lagi ikatan dia dengan Islam.
Kita dah bincang dah tajuk hukum meninggalkan salat. Dalam fiqh kita mazhab Syafi'i mengatakan orang yang tinggal salat ini fasik, tidak kafir, selagi dia tidak mengatakan salat itu tidak wajib. Kalau kata tak wajib, itu confirm. Cuma pandangan ulama-ulama lain mengatakan siapa yang meninggalkan salat tanpa sebab, tinggal dengan sengaja, seronok, kenapa tak salat saja, orang ini juga sudah dikira murtad, wal iazubillah. Jadi kalau solat pun tak ada, bermakna ikatan orang ini dengan Islam sudah terungkai. Tanda ini telah jelas pada hari ini. Malangnya kebanyakan negara Islam tidak lagi diperintah oleh Islam, kecuali dalam hal-hal perkahwinan. Bab nikah kahwin ada lagi. Sampai hari ini letih pak imam, semua orang nak akad nikah nak pergi masjid belaka. Kalau waktu nak akad nikah semangat pergi masjid, dia pergi masjid nak akad nikah, ya masuk masjid tak solat pun. Itu penyakit juga tu. Atau 200 orang pergi nak akad nikah, masuk dalam masjid, bukannya solat tahiyatul masjid, pakai duk cari sudut mana nak posing. La ilaha illallah, ini alamat kiamat besaran. Perceraian ikut lagi Islam, pusaka dan sebagainya. Bagi urusan perniagaan, undang-undang jenayah, hukuman dan lain-lain, kebanyakan hal ini di bawah undang-undang Perancis atau Inggris. Inilah contoh memerintah dengan menggunakan hukum-hukum selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yu'minun. Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah untuk orang yang yakin dengan kebenaran ajaran Islam ini. Itu yang ke-83. Yang ke-84, kasratul Rum wa qillatul Arab. Ramai bangsa Rom dan sedikit orang Arab. Apa maksud dia ni? Cuba tengok dalam kitab kita ni. Bila sebut Rom dalam bahasa ini, maksud dia apa? Bangsa Rom adalah mereka yang dikenali sebagai bangsa Eropah dan Amerika pada masa ini. Jangan duk fikir Rom tu Itali saja, semua sekali. Macam kita kata orang Melayu, Melayu ni pada mana? Nusantara tu semua sekali. Mereka dipanggil Ar-Rum atau bangsa Rom sempena dengan Al-Afsar ibnu Ar-Rum. Nama tuk dia dulu. Nama dia Al-Asfar bin Ar-Rum bin Aisu bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi nama dia dulu Asfar bin Rum. Jadi keturunan dia tu ambil daripada keturunan tuk dia dulu. Oleh itu mereka dikenali dengan nama Bani Al-Asfar. Jadi kalau sebut dalam hadis Bani Al-Asfar, maknanya orang Rum, orang barat. Al-Mustawrid Al-Fihri menceritakan bahawa beliau berkata kepada Amr bin Al-As, seorang sahabat, kiamat akan bermula apabila bangsa Rum menjadi bangsa paling ramai. Ini tanda. Amr bin Al-As berkata kepadanya, jaga apa yang kau katakan. Ibnu Ammar kata, dia kata jaga sikit. Absir ma taqul, hati-hati apa kau cakap ni. Beliau berkata, aku memberitahu kau apa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah, saya nak riwayat hadis yang aku dengar. Amr bin Al-As berkata, memandangkan kau berkata begitu, aku akan beritahu kau bahawa mereka mempunyai 4 sifat. Orang Rom ni 4 sifat. Mereka paling cepat pulih selepas mengalami malapetaka. Asra'un nasi karratan ba'da. Maknanya kalau lepas dia kalah, dia bersatu balik, dia lawan. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang yang paling baik terhadap orang miskin, yang memerlukan dan lemah. Ini tanda. Tuan-tuan tengok hari ni, pokok-pokok charity ni, yang duk main human right ni, dia duk tolong orang miskin mana sini. Siapa dia? Ni pokok orang putih ni kuat turun hari ni. Dengar akan cerita, anak cerita dulu masa kita naik boot lekat tengah di pulau dulu, ingat? Cerita dah gitu. Kedak lagi. Kedak lagi. Saya pergi ke pulau perhentian dengan pendakwah. Berapa puluh orang pergi. Boot kita lekat tengah laut. Nak pergi ke kapal besar tu, naik boot kecil. Kalau tengok kita dengan jubah lagi, dengan pakai serban pun ada setengah ustaz ni. Orang putih 3 orang duk mandi dengan pakai jubah putih lah, perempuan. Dia berlari daripada tepi laut pergi nak tolak kita punya boot.
Ustaz-ustaz ni cabut ke payah dia terjun turun naik laut dia tu. Jangan bagi orang punya tolak kita. Tengok dia punya. Kalau kita ni apa ni orang Islam ni. Biasa orang Islam ni dia gelar teroris ni pakai serban. Tak, dia nak pergi nak bantu kita. Subhanallahil azim. Tengok orang Rom. Allahu akbar. Jadi dia dalam bak charity, buat bantu orang ni memang hebat. Mereka adalah orang yang paling sabar pada masa susah, dan yang keempat ialah satu perkara yang baik dan indah, mereka adalah orang yang paling menentang ketidakadilan pemerintah. Kalau pemerintah tak adil, dia orang ni buat. Itu pujian. Hadis ni dalam Muslim. Hadis ini jelas yang dalam Muslim. Ummu Syarik berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda, la yafirran nas minad dajjal fil jibal. Orang-orang akan lari dari Dajjal, pergi ke gunung-gunung. Bila Dajjal mari, orang lari ke gunung. Ummu Syarik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ke orang Arab pada hari itu? Orang Arab duk mana? Pakat lari habis ni. Baginda menjawab, mereka sangat sedikit bilangannya, tak ramai. Hadis ini juga dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ada sebagian ulama menafsirkan ramai Rom ini ada kebilangan dia. Penduduk Rom, bangsa Rom tu ramai, ataupun ada makna simbolik yang boleh kita faham. Boleh juga dikatakan bahawa apa yang dirujuk sebagai bangsa Rom menjadi bangsa paling ramai itu menandakan meluasnya bahasa Eropah. Bahasa Inggeris luas. Memang luas sungguh hari ni. Pergilah kat mana pun. Dan orang ramai mula melupakan bahasa Arab. Kita yang mengaji Arab daripada umur 6 tahun lagi, 5 tahun lagi belajar abatas sajaha dah. Tapi sampai hari ini sebut bahasa Arab, kalau orang Arab tanya sikit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifa haluka, baca alhamdulillahirabbil alamin, baca Quran dah kita. Orang lain tak erti dah. Tapi kalau orang putih jangan main, mimpi ke orang putih lagi bahasa Inggeris lagi. Jadi menunjukkan bahawa ini salah satu daripada tafsiran di akhir zaman yang menunjukkan orang meninggalkan bahasa Arab, pergi kepada bahasa orang putih. Salah seorang orang alim berkata, kata ulama dia kata apa? Orang Arab ialah mereka yang berbahasa Arab, dan Al-Arabi orang Badui ialah mereka yang tinggal di tempat-tempat terpencil walaupun mereka bukannya bangsa Arab. Jadi Arabi ni orang kampung. Orang Arab iaitu orang yang bercakap bahasa Arab. Tapi kalau tengok tanda ni, anak rasa memang sungguh lah. Tak usah kata orang lain. Kita pendakwah ni pun kadang-kadang baca hadis Nabi, baca terjemah hadis Nabi, Nabi cakap gini-gini, tiba-tiba bila tengah duk syarah, Nabi kata okey. Nabi kata okey. Bila Nabi kata okey? Nabi tak pernah kata okey. Dia kata na'am, tayyib, bala. Itu bahasa Nabi. Tapi bila kita terjemah perkataan Nabi, kita kata Nabi kata okey. Bila Nabi kata okey? Ini palsu punya bahasa. Tak, Nabi tak kata okey. Ada satu cerita kartun saya seronok cerita. Orang ni baru dapat PhD dalam bidang bahasa Arab. Hebatlah ni. PhD bahasa Arab. Tiba-tiba mari kawan dia jemput. Oleh kerana kamu dapat PhD dalam bahasa Arab, kami menghormati, bergembira. Malam ni saya nak jemput awak pergi rumah saya, majlis kesyukuran. Dia jawab apa? Okey. Garu kepala kawan dia. Subhanallah. PhD bahasa Arab jawab okey. Jawablah tayyib, naam, insya-Allah. Baru nampak ada Islamik, dia punya ada Arabinya, tapi pergi jawab okey sepatah. Kawan tu garu kepala, campak jelah PhD awak bahasa Arab tu. Bagi ambil PhD bahasa Inggeris lagi betul. Ya. Ini hilang dia punya identiti. Allahu akbar. Ini bahasa, biarlah cerita-cerita, tapi apa yang Nabi kata memang kena. Apa yang Nabi kita buat sangat tepat. Tidak ada yang lebih tepat kecuali hadis itu hadis palsu baru tak tepat. Yang ke-85, istifadatul mal wa kasratuhu bainan nas. Iaitulah banyak harta, kekayaan yang melimpah ruah. Banyak harta, banyak. Orang kaya ramai sekarang ni. Tak tahu zaman kita ke zaman mana. Cuba kita tengok dalam hadis ni. Tapi anak duk perhati hari ni orang kaya, masya-Allah. Memang kaya sungguh. Pelik-pelik kaya dia. Orang ni ada ratus juta, orang ni bilion. Berapa dia nak buat bilion-bilion? Mungkin dia lebih kaya daripada negeri yang dia duduk. Seorang memiliki kekayaan lebih daripada khazanah negeri yang ada di negeri. Manakala dia mereta seorang dia pun hidup, dia boleh tangguh semua pegawai-pegawai kerajaan yang ada. Buat sekian lama umat Islam yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan selepas kewafatan baginda berada dalam keadaan sukar dan kemiskinan yang amat sangat. Miskin. Ahlu Sufah 600 orang tak ada makanan duduk dekat masjid Nabi. Nabi sendiri ikat batu di perut kerana lapar. Keadaan ini berlarutan hingga kan dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berasap sebulan lamanya. Justru makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah 2 benda hitam, iaitu buah tamar dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sahabat-sahabat baginda yang keadaan akan bertukar, dan salah satu tanda-tanda kiamat ialah harta benda akan menjadi banyak, sehingga kan seorang itu akan mencari orang yang akan menerima zakatnya selama sebulan dan gagal menjumpai sesiapa, kerana pada masa itu manusia tidak lagi memerlukan zakat. Pusat zakat ada, tapi orang yang nak terima zakat tak ada. Ini masa tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yukthir fihimul mal. Tidak akan terjadi kiamat hatta yaksur, sebelum harta kekayaan telah bertumpuk-tumpuk dan melimpah ruah. Kemakmuran telah merata, sehingga pemilik harta merasa sedih kerana tidak ada orang yang bersedia menerima sedekahnya, dan orang yang dimintanya untuk menerima sedekahnya menjawab, aku tidak perlu pada sedekahmu, aku berkaya juga. Hari ini pun banyak orang yang dia kata, payah ustaz nak bagi zakat. Tanya orang itu kaya, orang ni kaya, tapi ramai lagi mungkin tak jumpa tempat je. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Manakala dalam kitab kita dipersetujui, maksudnya Bukhari dan Muslim, tanda dia punya istilah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqah minaz zahabi. Kelak akan datang suatu masa di mana seorang laki-laki berkeliling membawa emas untuk disedekahkannya, tetapi dia tidak mendapatkan orang yang bersedia menerima sedekah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama bercanggah pendapat tentang benda ni, kaya ni dah jadi dah ke masih belum terjadi. Sebahagian ulama berkata bahawa tanda ini telah muncul pada zaman para sahabat, disebabkan oleh penaklukan dan rampasan harta kekayaan orang Parsi dan Rom. Sebagai harta rampasan, maka dia jadi kaya. Harta benda menjadi banyak semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini merintah 2 tahun lebih saja. Seorang yang ingin membayar zakatnya tidak akan menjumpai sesiapa yang akan menerimanya. Dia cuba memberi zakat kepada seorang yang dia fikir memerlukannya, tapi orang itu berkata kepadanya, aku tak memerlukannya, aku berkaya, tak payah zakat awak. Ada juga sebagian ulama berpendapat yang mengatakan bahawa tanda ini akan berlaku pada akhir zaman. Maknanya itu satu fatrah, jadi dah, berhenti sekejap. Zaman kita hari ni orang tak cukup zakat contohnya, dan ia akan berlaku lagi pada akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa harta benda akan menjadi banyak semasa zaman pemerintahan Imam Mahdi. Imam Mahdi Ahlus-Sunnah ni, Imam Mahdi Syiah tak kira dia. Mahdi jadian pun banyak. Hari ni Mahdi jadian, masya-Allah. Setiap tempat ada. Mahdi situ, Mahdi sini. Malaysia apa hampir-hampir nak timbul Mahdi dah. Kerana itulah orang yang duk main dengan Bani Tamim, duk main dengan ajaran-ajaran ni, yang akhirnya dia akan pergi kepada Imam Mahdi. Hati-hati jangan duduk mudah terpengaruh kita. Zaman Imam Mahdi yang akan mengauk emas dan perak dengan kedua-dua tangannya dan memberikannya kepada orang ramai tanpa mengira. Kau ambil nak banyak mana. Bumi akan memberikan rahmatnya dan manusia akan menjadi kaya kerana tersebarnya rahmat dan kebaikan, sehinggalah bumi memuntahkan daripada perutnya batang-batang emas dan perak. Maknanya banyak lombong keluar, lombong emas. Kalau tempat kita gitu, orang dia sibuk dengan lombong biji. Ya ahloi, mari duk korek Kuala Lumpur ni. Biji apa dulu? Biji timah. Sekarang ni orang tak cari dah timah, orang cari biji emas. Ini tempat kita ni pun biji emas sana sini. Utuh habis dia jalan-jalan raja di kapur-kapur, sebab toke-toke lagi duk korek emas dalam kampung. Keluar emas banyak hari ni. Tapi saya tak katalah zaman kita ni itu ada perbezaan, ada apa ni, benda-benda yang akan timbul.
Sa'id bin Jariri menceritakan bahawa Abu Nadrah berkata, kami sedang duduk bersama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman nanti di kalangan umatku terdapat seorang khalifah yang mencedok kekayaannya dengan kedua-dua tangannya dan memberinya tanpa mengira. Allah. Ini zaman Imam Mahdi dikatakan. Kata Sa'id, aku berkata kepada Abu Nadrah dan Abu A'la, adakah kau fikir itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukan Umar bin Aziz. Kalau zaman Umar berlaku. Di mananya ini akan berlaku di akhir zaman. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Tamaklah kita yang ke-86 pula. Ikhrajul ardi kunuzaha. Bumi memuntahkan khazanahnya. Jumpa macam-macam hari ni. Minyak keluar banyak, lombong biji emas sudah keluar. Apa benda lagi tak keluar? Sebahagian sebab banyaknya kekayaan pada akhir zaman adalah kerana bumi mengeluarkan khazanahnya yang tertanam dalamnya. Tetapi manusia tidak akan berminat dengan kekayaan kerana kekayaan sudah didapati. Orang tak cara dah, ambil lah, tak ada siapa nak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, taqiul arda aflaza kabadiha. Kelak bumi akan memuntahkan jantung hatinya. Apa dia jantung hati ni? Mana barang-barang dalam bumi, berupa tiang-tiang emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh seraya berkata, kerana inilah aku jadi pembunuh. Kemudian datang pula si perampok lalu berkata, kerana inilah aku putuskan silaturahim. Kemudian datang pula si pencuri seraya berkata, kerana inilah tanganku dipotong. Sesudah itu mereka tinggalkan saja harta kekayaan itu, tiada mereka ambil sedikit pun. Semuanya orang perampok dulu, pencuri dulu, kata zaman dulu aku kena potong tangan sebab mencuri. Hari ini harta banyak, tak ada siapa nak ambil. Subhanallah. Hadis ini juga dalam Muslim. An-Nawawi baiki dalam buku tu. An-Nawawi, bukan Nawani. Nawani tak ada nama ulama. Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, apa yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah metafora. Dalam arti kata lain, bumi akan mengeluarkan cebisan-cebisan yang tertanam dalamnya. Ia disamakan dengan batang-batang disebabkan saiz dan bilangannya yang besar. Maknanya bumi ini keluar barang-barang dalam tu besar-besar, tidak kata kecil-kecil, macam batang pokok keluar. Tanda yang ke-87, zuhurul mashu. Mashu ni apa dia? Tukar rupa, perubahan. Tengok, satu tujuan dia kata tukar rupa daripada satu benda kepada benda lain. Yang kedua, wal khasaf. Al khasfu, apa dia khasfu? Tanah runtuh. Tanah runtuh, tenggelam habis orang. Yang ketiga, wal qasfu, iaitulah hujan batu turun. Ini tiga tanda. 87, 88, 89 ini mashun, khasfun, khasfun. Apa cerita ni? Kejadian-kejadian ini, ataupun tengok nombor satu, nombor nota kaki di bawah. Apa dia makna perubahan di situ? Mashun, apa dia? Ini merujuk kepada mengubah rupa luaran dari satu benda ke benda lain. Seperti hukuman yang Allah turunkan terhadap Bani Israel. Allah menukarkan mereka menjadi monyet dan khinzir. Bani Israel dulu, bila dia lawan, Allah Ta'ala larang dia tangkap ikan pada hari Sabtu. Dia pergi gali lubang hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk dalam apa? Dalam lubang dia, dalam kolam dia. Petang Sabtu ikan nak balik ke laut, dia tutup pintu. Hari Ahad dia timba. Dia kata, aku tak buat apa-apa hari Sabtu. Ikan masuk duk lepok dalam kolam aku. Hari Ahad dia tangkap ikan. Ketika itu Allah SWT kata, kunu qiradatan khasiin, kamu semua jadi monyet.
Tapi bukan monyet Darwin yang kata manusia daripada monyet, tak ada. Monyet itu mati lepas beberapa hari, begitu saja. Jadi ini bagi umat dulu memang berlaku tukar rupa. Cuma dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlaku kata ada tukar rupa. Kita tengok dalam hadis ini kata kejadian-kejadian ini merupakan beberapa daripada hukuman yang akan dikenakan kepada manusia pada akhir zaman, dan ia merupakan tanda-tanda kiamat. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan terjadi khasfun, tanah runtuh, wa maskhun, rusuhan, wa qazfun, dan hujan batu. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bila hal ini terjadi? Bila berlaku ni? Berlaku tanah runtuh, berlaku bertukar rupa, dan berlaku hujan bala mari daripada langit ni, bila? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zaharatil qiyan wal ma'azif. Idza zaharatil qiyan wal ma'azif, iaitu apabila telah bermaharajalela alat-alat muzik. Ini muzik hari ni bala dah, tak boleh nak kata apa dah. Duduk dalam mana-mana tempat pun semua muzik belaka. Dalam kereta ada muzik, dalam rumah ada muzik. Yang saya bimbang hari ni para jemaah, dalam masjid pun telah masuk muzik. Tolonglah beritahu pada AJK masjid, mana-mana masjid kita ni ke masjid mana-mana, kalau ada orang mari nak lantun, nak bawa alat-alat muzik gendang dalam masjid, tak payahlah. Jangan jadikan masjid kita ni tempat salah satu daripada tanda kiamat yang disebut ini. Jangan. Nabi kata bila berlakunya banyaknya bermahalajanya bunyi-bunyian muzik dan penyanyi-penyanyi wanita terlalu banyak. Artis orang panggil sekarang ni banyak sekali. Maka apa jadi ketika itu? Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dengan sanadnya yang sahih. Tengok huraian dia. Setiap kali manusia tidak menyeru kebaikan dan melarang mungkar, dosa menjadi-jadi dan menular. Oleh itu hukuman pasti diturunkan. Tidak lama lepas pada itu akan turun bala. Allahu Akbar. Jadi kata di Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, Nabi kata apa? Yakunu fi akhir hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qazfun. Pada akhir zaman akan berlaku tanah runtuh, akan berlaku tanah runtuh, akan berlaku perubahan, maskhun, perubahan tadi, tukar rupa, dan hujan batu. Dia tulis rusuhan, bukan rusuhan, itu maknanya pertukaran rupa. Orang jadi monyet. Ada dah sebar gambar internet dia jadi monyet, itu belum lagi, tak jadi lagi. Tengok dalam kitab kita ni kata apa? Ini merujuk kepada bumi merekah dan menelan apa yang terdapat di permukaannya. Tanda ini akan dibincangkan kemudian. Dihujani batu daripada langit. Qazfun macam dia, sebagaimana berlaku pada kaum Syuaib apabila Allah menghukumkan mereka. Tengok penjelasan dia. Jadi Nabi kata akan berlaku benda ni. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, wahai Rasulullah, adakah kami akan musnah apabila masih ada orang yang saleh di kalangan kami? Orang saleh ramai lagi, tapi kita musnah ke tidak? Nabi kata apa? Naam. Nabi jawab, naam iza kasural khabas. Ya, Nabi kata, ya iza zaharal khabas, apabila zahirnya perbuatan mungkar yang tidak ditegur oleh sesiapa. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Ada ulama mengatakan hadis ini sahih. Tengok huraian dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kita bahawa tanah runtuh, pertukaran rupa manusia, dan hujan batu juga akan menimpa beberapa golongan pelopor yang terpesong daripada ajaran yang betul, seperti orang-orang yang mempunyai fahaman yang menyeleweng, orang-orang munafik, qadaris. Apa ni qadaris ni? Iaitulah golongan qadariyah yang menafikan takdir Allah Ta'ala. Dia kata tak ada takdir, benda ni terjadi ikut suasana je, ikut apa ni,
ikut apa yang terjadi. Yang tidak mempercayai qada dan qadar. Ini Nafi' radhiyallahu rahimahullah berkata, semasa kami sedang duduk bersama Abdullah bin Umar, seorang laki-laki datang berkata, si fulan menyampaikan salam kepada Tuan, sambil menyebut nama laki-laki dari Syria, Minas Syam. Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar dia memperkenalkan pembaharuan. Balagani annahu ahdasa hadasan. Ahdasa hadasan, tulis itu, bukan pembaharuan. Betul ayat ni. Aku sampai kepada aku, dia ni telah mereka-reka ibadat. Mereka-reka ibadat yang belum ada di zaman Nabi SAW. Letak garis kat bawah, memperkenal barat. Orang tak faham, ingatkan pembaharuan buat bangunan tinggi-tinggi lah, itu tak ada masalah. Dia ni ahdasa hadasan, ibtada'a bid'atan wa dalalatan. Dia telah mereka-reka bid'ah dan ajaran-ajaran yang Nabi kita tak buat. Macam hari ni banyak sangat ni, bila nak selawat agak siapa pusing-pusing, cabut dia punya serban. Itu rekaan. Bila nak selawat ke Nabi, terpaksa kena lantun, bawa alat-alat gendam muzik dalam masjid. Ini rekaan. Ini kata di Ibn Umar kepada cerita orang ni, aku dengar orang ni banyak buat reka-reka ibadat dalam ini. Jika itu benar, maka jangan kirimkan salam kepada dia, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat di kalangan umatku orang yang berubah wajah dan hujan batu, dan ini akan berlaku pada orang yang sesat dan golongan qadariyah, golongan-golongan yang menafikan takdir Allah azza wa jalla. Jadi akan berlaku pada golongan zindik, golongan yang sesat, dan golongan qadariyah. Hadis ini dikeluar, asal ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan telah ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis yang lain pula menyatakan bahawa tanah runtuh akan memusnahkan satu angkatan tentera di akhir zaman yang mencuba untuk menyerang Kaabah. Akan berlaku nanti akhir zaman, ada sekumpulan tentera nak diserang Kaabah, tetapi Allah akan menjadikan mereka ditelan oleh bombing, daripada yang awal sehingga yang terakhir. Awalnya sampai ke akhir semua kena telan ke bumi. Daripada Buqairah, nama orang Buqairah ni isteri kepada Al-Qa'qa' ibnu Abi Hadrat. Dia kata apa? Berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, jika kamu mendengar berita angkatan tentera telah ditelan bumi, maka telah tibanya hari kiamat. Mana dekat nak kiamat lah gitu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maksudnya askar-askar ini akan ditelan hampir dengan Madinah. Kita akan membincangkan tentang tentera ini dengan lebih lanjut dalam bab dia nanti. Alamat kiamat yang ke-122. Akhir sekali, memang tidak diragu-ragukan lagi bahawa hukuman-hukuman ini akan menimpa mereka yang melakukan dosa dan mereka yang berdiam diri tentangnya. Oleh itu hendaklah umat Islam berwaspada. Dibahaskan oleh sebagian ulama tentang maskhun tadi, orang yang bertukar rupa tu macam mana. Sebab dalam hadis lain Nabi kata umat ini tidak akan berlaku seperti umat Bani Israel yang ditukar rupa dia jadi kera atau monyet, jadi babi tadi, na'udzubillah. Maka ulama hadis ketika menghuraikan cerita ini mengatakan dia tak jadi rupa monyet tapi perangai macam monyet. Cuba tengok apa yang berlaku di pesta-pesta, konsep-konsep yang maksiat, yang mungkar tu. Baru ni buat konsep mati sampai 6 orang ke berapa orang mati. Kalau tengok dia dengan orang dalam zoo negara, ada beza tak ada beza? Dalam zoo pun lompat gitu juga, yang ada dalam stadium pun lompat juga. Jadi ini mungkaran. Maka wajib kepada kita orang yang beriman supaya engkar benda mungkar begini. Pihak yang berkuasa wajib melarang dan menghalang benda-benda maksiat dan mungkar ini sebelum datangnya bala Allah SWT. Mari bala qazpun wa khasfun. Hari ini kita tengok di kawasan kita di Kuala Lumpur ni, malam-malam guruh kuat. Waktu guruh mari ni, rasa takut ke tak? Tak rasa takut. Kalau tak rasa takut, maknanya
kita, perasaan kita tentang, sensitiviti kita tentang Allah Azza wa Jalla tidak kuat. Kita tengok di zaman orang-orang yang saleh, bila berlakunya guru, mereka ini kecup perut. Dia kata kalau ini suara guru, bagaimana apabila hari kiamat nanti turunnya kemurkaan Allah Azza wa Jalla, hancur bumi ini, tentulah lebih dahsyat daripada itu. Sepatutnya bila kawasan kita ni banyak guru, pihak pemerintah pentadbir ambil cakna dengan benda ni, halang benda-benda mungkar dan maksiat, sebab itu amaran daripada Allah. Kalau buruh yang bunyi lantunan di langit ini menakutkan, macam mana kalau bila turun qazfun, turun mari batu, turun mari benda-benda yang pelik-pelik yang menghancurkan bumi ini. Itu ajaran kepada kita yang sepatutnya kita belajar. Jadi pertukaran rupa manusia di akhir zaman ini, ulama hadis mengatakan, dan bagi saya satu logik, orang tak tukar rupa dia jadi monyet, tapi perangai dia betul-betul macam monyet. Apa benda lompat, duk pusing ke rambut piuk-piuk macam orang masuk hantu, macam-macam perangai ada. Bala akhir zaman ni berat. Yang ke-90, matarun la tukinnu minhu buyutal madar. Hujan akan meruntuhkan rumah batu pun tak boleh memberi perlindungan. Hujan turun hari ni, banjir habis. Bukan sakat banjir, runtuh bangunan. Bawa banyak dah bangunan runtuh. Kita tak nak sebutlah bangunan kat kawasan mana dah, kecil hati kawan-kawan kita, tapi runtuh dah berlaku. Salah satu tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ialah turunnya hujan dari langit, yang mana rumah-rumah tak boleh tak kuat, ia akan hilang begitu saja. Batu bata pun tidak mampu bertahan, namun khemah yang diperbuat daripada bulu unta mampu bertahan. Tengok, kalau kita tengok hari ni, cerita ni ada kaitan. Bila mari banjir besar, rumah hilang. Orang duduk di mana? Duduk dalam khemah. Jadi khemah yang ada, rumah tak ada. Tengok, la ilaha illallah. Tengok ni hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta tamtur sama matara. Kiamat tidak akan bermula sehingga turunnya hujan dari langit, yang mana rumah daripada batu bata tidak akan memberi perlindungan. Tiada boleh memberi perlindungan daripadanya melainkan rumah yang diperbuat daripada sya'ar, buat daripada bulu. Ini kita nak kata rumah bulu lebih kuat, ataupun yang hilang, yang tinggalnya rumah-rumah daripada khemah. Makna rumah sungguh, rumah asli dia dah hilang. Wallahu a'lam itu. Tumtirus sama al-matara, hujan turun daripada langit. Yang ke-91, ni hak kena ke kita dah ni. Sehari dua ni pula isu ni berlaku banyak. Nuzulul matar minas sama' wala tumbitul ard syai'a. Hujan turun dari langit tetapi bumi tidak mengeluarkan tanaman yang baik. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hujan turun dari langit yang akan membasahi merata-rata tempat, tetapi bumi tidak akan menumbuhkan sebaran tumbuhan ataupun pokok-pokok. Hujan turun banyak, bumi tak subur. Anas radhiyallahu taala kata apa? Hadis yang tadi juga, tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia melihat hujan di merata tempat, tetapi bumi tidak akan mengeluarkan apa-apa tumbuhan. Allah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Mungkin ini salah satu daripada kesan daripada hilangnya rahmat daripada bumi, seperti yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanata laisa bi an la yakunu fiha matar. Nabi kata kemarau atau kebuluran bukanlah disebabkan tidak ada hujan. Bahkan kebuluran atau kemarau terjadi di tempat yang ada hujan, tetapi bumi tidak menghasilkan apa-apa. Kena tak kena dengan kita hari ni? Kena? Ke tak kena? Kena. Hujan banyak tapi buah-buah tak ada. Nak makan sayur pun terpaksa kena import, ambil daripada luar. Buah-buahan kita pergi tengok kat bandar, kat orang jual buah, mari mana buah?
mari daripada tempat lain. Sedangkan negeri kita negeri yang subur. Ana pernah tanya orang Badui, pakcik-pakcik Badui yang duk tanam pokok di Arab Saudi. Kata, buat apa mu sibuk sangat suruh raja isytihar minta hujan? Kan tanah pasir, kalau pasir turun hujan, masuk dalam air gitu. Air masuk dalam pasir. Dia kata, la ya akhi, tak. Tanah pasir dia ni, dia tak meresap air, dia tahan air. Dan pengalaman dia, sekali turun hujan, dia boleh tanam masak tembikai 3 kali masak. Tengok, bumi pegang air, tembikai boleh 3 kali pusing. Berapa bulan dia boleh bermanfaat daripada sekali hujan. Tempat kita hujan turun hari ni, sudah hujan, bangun nak sembahyang subuh tak ada air. Duk marah ke syarikat air, duk marah ke orang itu. Kita sendiri tidak mengambil manfaat daripada air yang turun. Berapa ramai daripada kalangan kita yang mengambil manfaat daripada rahmat Allah Taala waktu hujan? Berapa ramai? Nak tahu? Tahu marah ya, tahu. Ada seorang sahabat saya ni, dia nak jual rumah. Saya kata sebab apa? Tak ada air, dia kata, rumah dia. Saya kata air tak ada, hujan ada. Dia kata banyak hujan, setiap minggu ada hujan, tapi air tak ada. Kata kamu seorang manusia yang tak pandai mengguna nikmat Allah Ta'ala. Dia kata nampak macam sokong syarikat air. Kata dak, aku tak ada royalty apa-apa. Kita tidak menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Bila Tuhan waktu hujan, itu rahmat. Kenapa kita tak takut air? Kenapa kita tak ada air? Kenapa kita tak simpan air? Kat belakang rumah kita luas kawasan, buat tangki yang besar-besar, boleh 10,000 galon air. Sekali turun hujan, kita buat dah dia punya paip. Lepas 5 minit biar dia keluar air yang sampah-sampah tu, lepas tu masukkan air dalam tangki, tersimpan di situ. Bila tak ada air yang kerajaan ni, air hujan kita ada. Subhanallah. Kaya tak kaya kita? Air banyak, hujan lebat, tapi air tak ada. Maka kalau dalam hadis ini mengatakan bahawa hujan turun tidak memberi kesan kepada bumi, saya mengatakan hujan turun, kita tidak ada air. Sebab apa? Sebab hujan tidak lagi membawa berkat kepada kita. Yang dia bawanya bangunan runtuh, jalan jam, basah habis segala benda-benda kita. Allahu Akbar. Ini muhasabah. Cuba tuan-tuan ambil cerita ni, balik semula, tengok kat belakang rumah kita, ada ruang ke tidak untuk kita buat takungan air. Barulah kita tak mikir nak catu. Ini baru banyak dan orang nak tanya soalan, Ustaz, masjid saya tak ada air, boleh tayamum? Tanya soalan, Ustaz juga yang letih nak jawab. Tak ada air boleh tayamum? Saya kata air banyak lagi kat belakang, dekat kedai sebelah masjid tu banyak lagi. Pergi beli air mineral, tak ambil wuduk. Masalah ambil wuduk pula belajar 3 botol tak cukup lagi, basuh muka baru tu. Kena was-was pula 1 tong air tak habis-habis kat dia seorang. Baru dia belajar jimat air, bila dia beli baru jimat. Hak masjid buat ni buka paip besar-besar dah. Ini semua tidak memberi kebaikan kepada kita. Yang seterusnya, yang ke-92, dugaan yang akhirnya menghapuskan bangsa Arab. Fitnatun tastanziful Arab. Dugaan akhir zaman nak menghapuskan bangsa Arab. Apa jadi? Satu daripada tanda-tanda kiamat yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah huru-hara yang teruk yang akan menjejaskan bangsa Arab dan yang membawa bersamanya banyak pembunuhan dan kerosakan. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata apa? Diriwayatkan, tulis itu, diriwayatkan akan terjadi kesengsaraan huru-hara yang mana akan memusnahkan bangsa Arab, dan mereka yang terbunuh akan masuk ke dalam api neraka. Pada masa itu lidah adalah lebih buruk daripada hunusan pedang. Mana di saat orang bercakap tak tahu apa, bercakap tanpa tapisan, lidah kita tidak menjadi alat untuk berzikir, tapi alat untuk memancung orang, perli orang, cerca orang dan sebagainya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, tapi sanadnya ada masalah, kata di muhakkik. Maksud yang akan musnah bangsa Arab adalah huru-hara ini menyeluruh dan merebak ke merata tempat, semua sekali. Mereka yang terbunuh akan masuk ke dalam api neraka kerana mereka berjuang untuk kepentingan dunia dan di bawah pengaruh syaitan, hawa nafsu dan lain-lain lagi. Memang kalau tengok Arab hari ni, minta maaf, orang Arab hari ni, negara-negara Arab hari ni memang bersatu untuk tidak melaksanakan Islam. Satu. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang bangkit
nak mengembalikan keagungan Islam, mereka bersatu pula untuk menghancurkan dan merampas kuasa. Tengok apa yang terjadi baru saja di tempat kita, terjadi dalam negara hari ini, baru negara Arab. Ini sangat menyedihkan kita. Kenapa? Sepatut orang Arab, orang yang duduk baca Quran hari-hari, Quran turun dengan bahasa Arab, sepatut mereka menjadi lead, menjadi pemimpin untuk mempertahankan Islam, tapi mereka menjadi pak turuk kepada barat lebih daripada orang lain lagi. Subhanallah. Ini yang terjadi. Tengoklah apa terjadi. Saya tak nak namakanlah negara-negara Arab. Berapa negara Arab yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan hadis? Negara Arab yang paling teruk, paling rusak dari sudut maksiat, kemungkaran. Allahu Akbar. Peperangan ini akan menjadi satu hukuman yang setimpal. Jika mereka mati sebagai seorang Islam yang mentauhidkan Allah, mereka tidak akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya, tetapi mereka akan dihukum. Apa yang dimaksudkan dengan mereka yang terbunuh adalah sesiapa yang terbunuh dalam huru-hara dan kesusahan itu. Mereka diberi amaran keras kerana perjuangan mereka bukannya untuk menyokong Islam. Mereka berjuang di atas nama bangsa Arab, di atas nama sekular, di atas nama nasionalis Arab dan sebagainya, bukan kerana agama. Mereka tidak bukannya menyokong Islam, menghalang pembuat maksiat atau membantu seorang mendapat haknya, tetapi tujuan mereka adalah ketidakadilan dan konflik, mencari kekayaan dunia dan berkuasa. Hari ini para jemaah, kalau kita tengok kekayaan yang ada di sebahagian daripada negara Arab, subhanallah, kaya pelik-pelik. Orang Malaysia yang bekerja di negara itu pun gaji dia tak tahu nak kata apa kita. Awak gaji berapa? Sengih ya. Tak apa nak jawab. Berapa? Tak banyak ustaz. Dia tu banyak lagi. Kata berapa dia tu? Dia 60, saya 50. 50 ribu sebulan tu tak banyak. Itu orang kita. Orang dia yang jadi kerja, oh, subhanallah, kaya pelik-pelik. Kalau Arab ni bersatu bina negara untuk Islam, tak ada dah orang miskin atas dunia ini. Semua negara kita hebat, tapi apa nak buat? Itulah ketetapan yang ada apa sampai hari ini. Lidah di sini menggambarkan kesan buruk lidah dan galakan untuk berjuang. Galakan untuk berjuang akan menjadi lebih buruk daripada hunusan pedang. Ini ditunjukkan dalam satu riwayat yang mengatakan dengan memberi asyaddu min waqa'is saif, dengan memberi lidah bebas berkuasa lebih buruk daripada hunusan pedang. Memanglah, sebab hunusan pedang dia kena atas kepala orang mati, tapi kata-kata lidah masuk dalam hati orang, mematikan jiwa dia, menghancurkan perasaan dia sampai bertahun-tahun lamanya menunggu keadaan sedemikian itu. Itulah perbincangan kita hari ini, iaitulah 10 perkara tanda-tanda kiamat yang kecil dan sebagainya memang sangat rapat dengan kita, dengan realiti suasana yang berlaku pada hari ini sangat kuat. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan tentang tanda-tanda kiamat yang agak besar sedikit, agak hampir dengan kiamat, iaitulah pokok-pokok akan bercakap. Jangan bimbang. Orang tanya macam mana pokok bercakap, awak tersudut cakap banyaklah. Allah Ta'ala beri kita bercakap, Allah Ta'ala beri telefon kita bercakap, takkanlah pokok tak boleh bercakap? Macam mana? Tunggu perbincangan kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.